Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi, saya mewakili kumpulan kami iaitu kumpulan 4 untuk membuat pembentangan bagi tugasan GWCP. Saya Muhammad Amirul bin Ma'ali dan bersama dua rakan saya iaitu Atirah Najwa dan Rushdina Nurin. Jadi, hari ini kami akan mengkongsikan hasil analisis yang kami kaji yang bertajuk keutuhan dan kejelasan penulisan wacana dalam artikel kesantunan berbahasa pemangkin keharmonian sejagat. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Abdul Hamid dan diterbitkan di laman rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka pada 21 September 2025. Kalau dengar tajuknya pun dah rasa menarik kan? Sebab ia berkait rapat dengan cara kita berbahasa dan berkomunikasi atau interaksi pada setiap hari. Jadi, artikel yang kami pilih ini ditulis oleh Ahmad Daniel Abdul Hamid dan diterbitkan di halaman rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pada 21 September 2025. Artikel ini merupakan salah satu bahan ilmiah yang sangat menarik kerana ia membincangkan tentang isu kesantunan dalam berbahasa dan ia merupakan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan seharian kita sebagai pelajar, pengguna media sosial dan ahli masyarakat yang berinteraksi pada setiap hari. Jadi apa yang saya dapat ungkapkan dari artikel ini, sebenarnya kami memilih artikel ini kerana isunya sangat relevan dengan keadaan dunia pada masa kini. Dalam era digital dan media sosial sekarang, kita dapat lihat semakin ramai pengguna yang menggunakan bahasa kasar, sindiran dan kata-kata negatif ketika berkomunikasi, terutama di platform dalam talian. Fenomena ini bukan sahaja menunjukkan kemerosotan nilai kesantunan, malah ia boleh menjejaskan keharmonian masyarakat secara keseluruhan. Jadi, artikel ini sangat menarik kerana penulis mengupas bagaimana kesantunan berbahasa boleh menjadi pemangkin kepada keharmonian sejagat. Penulis menegaskan bahawa keharmonian bukanlah sekadar keadaan masyarakat yang aman tanpa pertelingkahan, tetapi ia juga dapat dilihat melalui gaya komunikasi dan penggunaan bahasa yang beradab. Jadi, apabila seseorang menuturkan kata-kata yang lembut, sopan, ia menghormati pandangan orang lain dan menggunakan bahasa yang sopan, suasana persekitaran sosial akan menjadi lebih positif dan tenteram dan dapat mengelakkan pergaduhan. Maka, secara tidak langsung, kesantunan berbahasa memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang saling menghormati dan bersatu padu. Apakah objektif dari pembentangan kami pada kali ini? Baik, dalam pembentangan ini, kami akan memberikan tumpuan kepada dua aspek utama dalam menganalisis wacana artikel. Yang pertama ialah keutuhan wacana, iaitu sejauh mana artikel ini tersusun secara sistematik dan mempunyai kesinambungan idea antara pemerengganan dan bahagian. Yang kedua, kejelasan penulisan, iaitu bagaimana bahasa, struktur ayat serta gaya penyampaian penulis membantu pembaca untuk memahami mesej dan isi kandungan artikel dengan mudah dan berkesan. Selain itu, kami juga mengaitkan hasil analisis dengan elemen KPPB, iaitu komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti.
Memandangkan tugasan ini kami hasilkan secara berkumpulan dengan menggunakan pelbagai teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Jadi kami dapat menunjukkan apa itu dimaksudkan dengan keutuhan wacana. Pertama, saya akan menerangkan apakah itu keutuhan wacana. Dari sudut keutuhan wacana, artikel ini mempunyai struktur yang sangat tersusun. Penulis memulakan penulisan dengan pengenalan yang jelas tentang kepentingan kesantunan berbahasa dalam konteks masyarakat moden. Pemerengganan awal mengemukakan isu utama iaitu gejala penggunaan bahasa kasar di media sosial yang semakin menular. Seterusnya, penulis mengemukakan hujah-hujah yang mantap dengan memberikan contoh situasi sebenar dalam komunikasi harian dalam pelbagai platform digital. Transisi antara idea juga lancar. Setiap perenggan mengalir dengan baik daripada satu idea ke idea yang lain dan menunjukkan adanya kesinambungan yang logik. Bahagian penutup pada artikel pula disampaikan dengan kesimpulan yang padat dan menegaskan semula kepentingan mengamalkan kesantunan berbahasa sebagai asas keharmonian sejagat. Dan ini menunjukkan keutuhan wacana yang tinggi kerana setiap bahagian mempunyai peranan tersendiri dan menyokong tesis utama penulis. Yang kedua ialah kejelasan penulisan. Dari aspek kejelasan penulisan, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis sangatlah mudah untuk difahami dan bersifat mesra pembaca. Penulis menggunakan ayat yang ringkas tetapi padat dengan maksud. Bahasa yang digunakan juga formal dan beradab dan sesuai dengan tema kesantunan bahasa. Selain itu, penulis banyak menggunakan contoh dan penjelasan yang dekat dengan kehidupan seharian kita dan menjadikan mesej artikel lebih jelas dan relevan. Misalnya, penulis menekankan bahawa kesantunan bukan sekadar percakapan bersemuka, tetapi ia juga terdapat dalam komunikasi digital seperti mesej, email dan media sosial. Penggunaan istilah yang tepat serta susunan ayat yang teratur memudahkan pembaca untuk memahami mesej tanpa kekeliruan. Penulis juga menggunakan penanda wacana seperti selain itu, oleh itu dan seterusnya bagi memastikan aliran idea itu lebih tersusun dan mudah diikuti oleh pembaca. Akhir sekali, ia berkaitan dengan elemen KPPB, iaitu dalam melaksanakan tugasan analisis ini, kami turut menerapkan elemen KPPB iaitu kemahiran pembelajaran abad ke-21, iaitu yang pertama ialah komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga pemikiran kritis dan keempat ialah kreativiti. Yang melalui keempat-empat elemen ini, kami bukan sahaja memahami isi artikel dengan lebih mendalam, malah kami dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama dalam kumpulan kami. Terima kasih kepada Amirul atas pengenalan yang sangat menarik sebentar tadi. Baiklah, saya Nurul Atirah Najwa dan sekarang kita akan beralih pula kepada bahagian keutuhan wacana. Kalau kita perhatikan dengan teliti, artikel yang dibincangkan ini mempunyai susunan idea yang sangat kemas dan baik. Setiap perenggan disusun secara terancang, bermula daripada pengenalan, diikuti dengan hujah yang berkembang secara berperingkat dan akhirnya ia ditutup dengan kesimpulan yang utuh serta berkesan. Keseluruhan struktur ini menunjukkan bahawa penulis benar-benar memahami konsep keutuhan wacana, iaitu sejauh mana teks disusun secara kohesif dan koheren supaya mesej dapat disampaikan dengan jelas kepada pembaca.
Pada bahagian permulaan, penulis menggunakan ayat pembuka yang tegas dan berisi iaitu keharmonian merupakan aspek yang penting bagi mencerminkan kemajuan sesebuah negara. Ayat ini bukan sahaja menarik perhatian tetapi juga ia berfungsi sebagai kerangka utama wacana yang menjadi panduan kepada isi-isi seterusnya. Daripada sini, kita dapat faham bahawa penulis ingin membawa pembaca menelusuri hubungan antara bahasa, kesantunan dan kemajuan bangsa. Pendekatan ini menunjukkan permulaan wacana yang padu, di mana penulis terus memperkenalkan tema utama tanpa berselindung dengan ayat-ayat yang berbelit. Seterusnya, penulis mengemukakan isi utama yang ingin diketengahkan iaitu pengaruh negatif dalam komunikasi generasi muda masa kini. Menurut penulis, sebahagian generasi muda cenderung menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan dalam interaksi harian mereka, sama ada secara lisan maupun di media sosial. Bahagian ini penting kerana ia berfungsi sebagai tunjang kepada keseluruhan hujah. Di sinilah pembaca mula mengenal pasti masalah sebenar yang hendak dibincangkan dengan memperkenalkan isu secara langsung selepas pengenalan. Penulis berjaya mewujudkan kesinambungan yang kuat antara pengenalan dan perbincangan isi. Kemudian, penulis melangkah ke bahagian isi yang utama. Dengan aliran yang sangat teratur, beliau menjelaskan maksud kesantunan berbahasa berpandukan Kamus Dewan Perdana 2020. Kemudian, ia mengaitkannya dengan pandangan tokoh linguistik terkenal, iaitu Raminah Haji Sabran. Apa yang menarik ialah rujukan ini tidak dimasukkan sekadar hiasan tetapi berberanan mengukuhkan hujah secara ilmiah, keterkaitan antara definisi kamus dan pandangan tokoh, menunjukkan kohesi maklumat iaitu hubungan erat antara sumber yang saling melengkapi. Hal ini membuktikan bahawa penulis bukan sekadar menulis berdasarkan pendapat peribadi, tetapi ia menyokong hujah dengan sumber yang sahih dan relevan. Bagi menambahkan nilai budaya, penulis turut menyelitkan contoh simpulan bahasa. Contoh simpulan bahasa Melayu seperti mulut tempayan. Penggunaan simpulan bahasa ini bukan sahaja menggambarkan kreativiti penulis, malah ia menonjolkan kehalusan budaya Melayu dalam menyampaikan teguran secara berlatih. Contoh sebegini memperlihatkan bagaimana unsur budaya dijalin dengan bahasa sekaligus menjadikan wacana lebih hidup dan dekat dengan pembaca. Pada masa yang sama, penggunaan contoh juga berfungsi sebagai penyambung idea yang dapat membantu pembaca lebih memahami maksud kesantunan dalam konteks sebenar. Seterusnya, penulis memperluas perbincangan dengan menekankan peranan kesantunan dalam komunikasi seharian. Di bahagian ini, penulis menggunakan pendekatan perbandingan. Beliau menggambarkan situasi apabila seseorang bercakap dengan nada yang lembut dan sopan berbanding apabila menggunakan kata-kata yang kasar. Pendekatan ini bukan sahaja menjadikan isi lebih menarik, tetapi juga menimbulkan kesan reflektif, seolah-olah mengajak pembaca menilai diri sendiri. Melalui strategi ini, dapat dilihat bahawa keutuhan wacana bukan hanya terletak pada isi, tetapi juga pada gaya penyampaian yang mampu menimbulkan kesan emosi kepada pembaca. Selain itu, penulis juga turut membincangkan kesantunan dalam konteks sosial dan budaya
konteks sosial dan budaya. Bahagian ini disampaikan dengan jelas dan sangat sistematik. Dengan menulis menyorot bagaimana masyarakat Melayu menyesuaikan penggunaan kata ganti nama diri seperti saya, aku, beta dan hamba mengikut status, usia serta suasana pertuturan. Perincian ini menampakkan bahawa penulis memahami lapisan makna bahasa Melayu yang syarat dengan nilai kesopanan dan hierarki sosial. Hubungan antara isi ini dengan isi sebelumnya menunjukkan adanya kehadiran tematik, iaitu kesinambungan dari satu idea kepada satu idea seterusnya secara logik dan berfokus. Menariknya lagi, penulis tidak berhenti sekadar menerangkan, tetapi ia turut menyelitkan tujuan moral dan sebalik penggunaan bahasa santun. Beliau menegaskan bahawa kesantunan bukan sekadar sosial tata bahasa, tetapi juga cerminan jati diri bangsa. Bahagian ini mengukuhkan lagi keutuhan wacana kerana ia memperlihatkan lapisan makna yang berkembang daripada isu bahasa kepada nilai budaya dan moral. Dalam aspek bahasa pula, penulis menggunakan penanda wacana yang sesuai dan pelbagai untuk menghubungkan idea antara ayat dan peregan. Kita dapat lihat penggunaan perkataan seperti selain itu, seterusnya, oleh itu, justru dan akhir sekali yang dapat membantu pembaca mengikuti aliran pemikiran penulis tanpa kekeliruan. Keberkesanan penggunaan penanda wacana ini turut menyumbang kepada kelancaran bacaan dan menunjukkan kemahiran penulis dalam membina kohesi teks. Dari sudut gaya penulisan, artikel ini juga menonjolkan nada bahasa yang sopan, beradab dan berlapik. Setiap ayat itu dibina dengan struktur yang gramatis, pilihan kata yang halus dan tidak sifat mengkufur. Nada yang digunakan oleh penulis memperlihatkan keseimbangan antara keilmiahan dan kesantunan, menjadikan teks ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Inilah antara ciri keutuhan wacana yang berkualiti. Apabila bahasa, struktur dan mesej saling melengkapi antara satu sama lain. Seterusnya, jika kita perhatikan peralihan daripada isi utama ke bahagian penutup, penulis mengendalikannya dengan sangat cermat. Beliau tidak menamatkan wacana secara mendadak. Sebaliknya, ia menutupnya dengan kesimpulan yang menyatukan keseluruhan isi. Ayat penutupnya berbunyi, kesantunan berbahasa merupakan aspek yang amat penting dalam menjamin keharmonian sejagat. Ayat ini bukan sekadar simpulan, tetapi juga penegasan semula tema utama yang telah diperkenalkan di bahagian awal tadi. Dengan cara ini, wacana menjadi lengkap. Ia bermula dengan pengenalan yang kuat, diikuti dengan perkembangan hujah yang konsisten dan diakhiri dengan kesimpulan yang menutup lingkaran idea secara sempurna. Menariknya lagi, penulis turut mengukuhkan penutup dengan peribahasa, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini bukan hanya penghias akhir teks, tetapi ia membawa maksud yang mendalam, iaitu bahawa nilai kesantunan ini perlu diterapkan sejak usia muda. Hal ini menjadikan penutup wacana bukan sekadar rumusan, tetapi juga seruan moral yang meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Secara keseluruhannya, dapat kita simpulkan bahawa artikel ini menampilkan keutuhan wacana yang mantap dari pelbagai aspek. Dari segi isi, penulis menyusun hujah secara logik dan berlapis. Dari segi bahasa,
beliau mengekalkan nada yang sopan dan gramatis, manakala dari segi struktur, beliau memastikan setiap bahagian saling berkait tanpa terputus. Semua elemen ini menjadikan artikel ini bukan sahaja mudah difahami, tetapi juga menyeronokkan untuk dibaca oleh pembaca. Kesimpulannya, keutuhan wacana dalam artikel ini dapat dilihat melalui keteraturan isi, kesinambungan idea serta penggunaan bahasa yang bersantun dan beradab. Ia membuktikan bahawa penulis bukan sekadar ingin berkongsi maklumat, tetapi juga ingin menyampaikan nilai budaya dan moral yang tinggi dengan penyusunan wacana yang kukuh dan mesej yang jelas. Artikel ini berjaya mencapai tujuan komunikatifnya, iaitu mengajak masyarakat mengekalkan kesantunan sebagai asas keharmonian sejagat. Itu sahaja daripada saya untuk bahagian keutuhan wacana. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, Rushdina, untuk meneruskan perbincangan pada bahagian seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, saya Rushdina Nuril binti Abdul Rahim. Sekarang, saya akan teruskan dengan bahagian kejelasan penulisan. Kalau kita baca artikel ni, kita boleh nampak dengan jelas bahawa gaya penulisannya sangat tersusun, mudah difahami dan berhemah. Penulis menggunakan bahasa Melayu baku tetapi tidak terlalu akademik. Maksudnya, bahasa yang digunakan masih formal namun tidak berat untuk difahami oleh pembaca. Hal ini menjadikan artikel tersebut sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, sama ada pelajar, guru maupun orang awam. Sebagai contoh, apabila penulis mentakrifkan maksud kesantunan dalam berbahasa, beliau menulis, kesantunan dalam berbahasa dapat ditakrifkan sebagai cara bertutur dengan penuh kesopanan dan mementingkan nilai yang baik dalam setiap tutur bicara. Ayat ini nampak ringkas tetapi padat dengan maksud. Penulis tidak menggunakan ayat yang panjang atau berbelit-belit. Sebaliknya, terus menyampaikan mesej utama dengan jelas. Dari sudut komunikasi, gaya begini amat berkesan kerana pembaca dapat memahami maksud yang ingin disampaikan tanpa perlu menafsir terlalu banyak. Selain itu, penulis juga menggunakan struktur ayat yang kemas dengan susunan idea yang logik dan berurutan. Setiap perenggan membawa satu fokus utama dan dihubungkan dengan baik kepada perenggan seterusnya. Inilah yang menjadikan kejelasan penulisan artikel ini begitu menonjol. Kedua, dari segi penanda wacana pula. Penulis sangat bijak menggunakan pelbagai jenis penanda wacana untuk menyambungkan idea antara ayat dengan perenggan. Penanda wacana ialah elemen penting dalam penulisan sebab ia membantu pembaca memahami hubungan antara hujah, contoh dan kesimpulan. Antara penanda wacana yang digunakan termasuklah namun begitu, menunjukkan pertentangan idea, oleh itu menunjukkan sebab dan akibat. Hal ini demikian kerana memberikan penjelasan tambahan. Sebagai contoh, memperkukuh hujah dengan bukti. Konklusinya digunakan untuk menutup hujah dengan kemas. Penggunaan penanda wacana ini bukan sekadar hiasan bahasa, tetapi berfungsi untuk mengalirkan idea dengan lancar dan logik. Apabila kita membaca artikel ini dari awal hingga akhir, kita dapat rasakan kesinambungan idea yang teratur tanpa terasa janggal. Ini menunjukkan bahawa penulis memahami teknik penulisan wacana dengan baik dan tahu cara memandu pembaca agar tidak hilang fokus. Selain itu, penanda wacana juga membantu menyerlahkan nada santun dalam penulisan.
Penulis tidak menggunakan perkataan yang terlalu keras atau kasar untuk menegur masyarakat. Sebaliknya, menggunakan ungkapan yang berlapik seperti oleh itu dan sewajarnya kita. Ini menunjukkan kesantunan bukan sahaja pada isi, tetapi juga pada cara penyampaian. Baiklah, seterusnya yang ketiga, kita boleh lihat bagaimana penulis memasukkan unsur budaya Melayu dalam artikelnya. Beliau menggunakan simpulan bahasa dan peribahasa untuk memperkukuh mesej yang ingin disampaikan. Antaranya termasuklah simpulan bahasa, mulut tempayan dan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Penggunaan peribahasa ini bukan sekadar menambah keindahan bahasa, tetapi juga menggambarkan pemikiran masyarakat Melayu yang kaya dengan nilai moral dan nasihat. Contohnya, peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya membawa maksud bahawa pembentukan nilai dan kesantunan perlu diterapkan sejak kecil lagi. Ini selaras dengan mesej utama artikel yang menekankan pentingnya mendidik masyarakat agar berbahasa sopan dalam semua situasi. Dari sudut kejelasan penulisan, unsur budaya ini membantu pembaca memahami mesej dengan lebih mendalam sebab ia dekat dengan konteks masyarakat tempatan. Apabila pembaca jumpa peribahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan harian, mesej yang disampaikan lebih mudah diterima dan dihayati. Dan yang keempat, dari segi nada penulisan pula. Penulisan kekal objektif dan berfokus sepanjang artikel. Beliau tidak menyalahkan mana-mana pihak secara langsung, tetapi lebih kepada mengajak dan menyeru pembaca supaya mengamalkan kesantunan dalam berbahasa. Nada yang digunakan bersifat mengajak dan mendidik, bukan menyindir atau menyalahkan. Gaya penulisannya juga menunjukkan nilai keprihatinan dan tanggungjawab sosial. Penulis cuba mendidik pembaca dengan cara yang lembut dan berhemah, sesuai dengan topik kesantunan yang dibincangkan. Ini menjadikan keseluruhan artikel lebih meyakinkan dan berkesan untuk membentuk kesedaran. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan konsisten dari awal hingga akhir. Tiada perubahan nada yang mendadak dan setiap hujah yang disampaikan dengan rentak yang sama, tenang, sopan dan penuh penghormatan terhadap pembaca. Keseragaman ini sangat penting dalam penulisan ilmiah popular kerana ini mencerminkan kepribadian penulis yang berdisiplin dan beretika dalam berbahasa. Sebagai rumusan, kejelasan artikel ini dapat dilihat melalui beberapa aspek utama. Pertama, bahasa yang digunakan ialah bahasa formal tetapi tetap mudah difahami. Ini memastikan mesej dapat sampai kepada semua golongan pembaca tanpa mengira tahap pendidikan. Kedua, penggunaan penanda wacana yang pelbagai membantu kesinambungan idea dan menjadikan artikel tersusun dengan baik. Yang ketiga, mesej yang disampaikan konsisten dari permulaan hingga penutup. Penulis tidak menyimpang daripada topik utama dan sentiasa menekankan nilai kesantunan dalam berbahasa. Yang keempat, unsur budaya Melayu yang diterapkan menjadikan penulisan ini lebih menarik dan bermakna kerana ia mencerminkan identiti bangsa dan nilai moral masyarakat. Dan yang terakhir, nada penulisan yang berhemah dan sopan mengukuhkan lagi mesej kesantunan yang dibawa oleh penulis. Jadi, secara keseluruhannya, artikel ini bukan sahaja jelas dari segi struktur dan bahasa, tetapi juga berkesan dalam menyampaikan nilai kesantunan kepada pembaca. Penulis berjaya menggabungkan kejelasan bahasa, kekemasan struktur
dan nilai budaya untuk menghasilkan penulisan yang bukan sahaja informatif, tetapi juga membina jiwa masyarakat agar lebih beradab dalam berbahasa. Itu sahaja daripada Jadi sebagai kesimpulan, artikel kesantunan berbahasa pemangkin keharmonian sejagat membawa mesej yang sangat penting dan relevan untuk masyarakat masa kini. Penulis berjaya menyampaikan hujah dengan bahasa yang jelas, tersusun, berkesan dan menjadikan wacana ini kukuh dari segi struktur dan mudah difahami oleh pembaca. Kami berharap pembentangan kami pada kali ini dapat memberikan kesedaran kepada semua tentang pentingnya mempraktikkan kesantunan dalam berbahasa dan tidak kira secara lisan atau tulisan. Dan ingatlah, kata-kata yang sopan boleh menenangkan jiwa dan bahasa yang beradab mampu membina dunia yang lebih harmoni.